Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, suara macam mana? Jelas tak suara? Okey. Okey, suara? Okey. Suara jelas, kita boleh teruskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif Imam Sanusi rahimahullah, adapun burhan, dalil wajib bersifat Allah dengan kudrat, iradah, ilmu dan hayat, empat sifat ma'ani ini, maka kerana sesungguhnya jikalau ternafi sesuatu daripada empat sifat tadi, lama wujida syai'un minal hawadith, nescaya takkan wujud suatu pun daripada makhluk. Qala syarihu rahimahullah, qad taqaddama, telah terdahulu, anna ta'thiral qudratillahi ta'ala mutawaqqifun aqlan ala iradatihi. Telah terdahulu bahawa taksir, kesan kudrat Tuhan itu mutawaqqifun, terhenti pada akal, ala iradatihi, di atas iradat Tuhan. Berlakunya kesan daripada kudrat Tuhan, dia terhenti atas kehendak Tuhan. Bila Tuhan nak, barulah berlaku. Mutawaqqifun aqlan ala iradatihi ta'ala. Ala iradatihi ta'ala dhalikal athara. Dhalikal athara, atas kehendaknya Tuhan untuk mengadakan asar itu, kesan itu. Tuhan nak ada kesan tu, maka Tuhan buatlah kesan tu. Sesuatu yang Tuhan nak, apa yang Tuhan nak tu, Tuhan buatlah. Jadi berlaku sesuatu terhenti atas iradat Tuhan. Lepas tu wa anna tak? Wa anna taqaddama anna wa anna, atas itu. Wa annal iradata yatawaqqafu ta'thiruha ala al-ilmi, dan bahawa sesungguhnya iradat itu terhenti memberi kesannya di atas ilmu. Okey. Iradat Tuhan memberi kesan atas jalan taksis. Taksis, menentu Tuhan tu, tentu Allah Ta'ala itu terhenti atas ilmu. Tuhan hendak, Tuhan nak tentu dengan kehendak, maknanya Tuhan nak menentu tu atas dasar apa? Berdasarkan ilmu Tuhan lah. Kehendak Tuhan, hendak mesti kena tahu dulu. Ni pada dari segi tertib akli sajalah. Hakikatnya tidak ada tertib zamani pada proses Tuhan buat, Tuhan tu tak ada. Itu hanya kita nak susunkan dari segi perkaitan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Nampak? Jadi iradat itu terhenti di atas memberi kesannya iradat, terhenti alal ilmi. Kenapa? Li'annal iradata al-qasdu ila takhsisil mumkini, iaitu berkehendak pada menentukan mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, dengan sebahagian sifat yang harus ke atasnya. Jadi apa itu iradat? Itu Tuhan berkehendak menentukan mungkin dengan sebahagian apa yang harus. Mungkin ini tinggi ke rendah, Tuhan tentukan dia tinggi. Mungkin ini putih ke kuning, Tuhan tentukan dia putih. Mungkin ini apa lagi, lahir pada zaman mana, Tuhan tentukan dia lahir pada zaman tertentu. Nampak? Jadi kehendak untuk menentukan itu terhenti di atas kena tahulah apa yang nak, apa yang nak tu.
Jadi itu panggil ilmu. Okey. Wal qasdu, dan qasad itu masyrutun bil ilmi, disyaratkan dengan ilmu. Kita kata nak. Nak tu mesti kena tahu dulu lah. Kalau tak tahu orang tak nak. Orang tak tahu pun ada buah namanya buah benda. Ah, buah benda tahu. Buah perah. Tahu buah perah tak? Tahu tak buah perah? Ha? Buah perah tahu tak? Tak tahu. Orang tu kata, pernah tak rasa nak makan buah perah? Sebelum tahu. Tak pernah pun tahu. Buah perah tahu? Tak tahu kau? Tak tahu buah perah? Mari sini kena rasa buah perah. Buah perah. Jadi, orang yang tak tahu, contohnya makanan namanya dalak kersyat. Orang Jordan tahu lah. Tahu tak dalak kersyat tu apa? Tak tahu. Jadi tidak tahu betapa ranguknya ayam tu, sehingga kan KFC atau McD tidak dapat mengalahinya. Apatah lagi Texas. Contohlah. Sedapnya dalak kersyat. Tahu tak ada nama, apa nama? Warabat. Tak aja dengar. Orang Jordan pun tak tahu. Makan dah tapi dia tak tahu nama. Etagi makan saja. Lepas tu etagi tanya kedai, ini nama apa? Ini nama warabat. Ini nama kul washkur. Kul washkur nama kuih. Ini nama apa? Ini nama Naamah. Ini nama Kishnah. Jadi macam mana seorang tu berkehendak kalau tak tahu? Nampak tak? Jadi kehendak itu disyaratkan dengan ilmu. Walittisafu bil kudrati, dan bersifat dengan kudrat, wal iradati, dan iradat, wal ilmi, dan ilmu, mutawaqqifun ala ittisafi bil hayati. Maka bersifat dengan kudrat, iradat, dan ilmu terhenti atas bersifat dengan hayat. Sesuatu zat itu berkuasa, berkehendak dan tahu. Mesti zat itu hidup dulu. Kerana tidak ada sifat hidup, zat itu dengan kata mati. Orang mati tak ada kehendak. Orang mati tak ada tahu. Orang mati tak ada kemampuan untuk buat dengan kudratnya sebab dia mati. Jadi disyaratkan dengan hayat. Kenapa? Li'annaha syarutun, kerana hayat itu syarutun fiha, syarat padanya. Pada apa? Pada al-qudrat, iradat, ilmu al-mazkurah lah. Okay. Wa wujudul masyruti. Okey, Ustaz Akhari beres. Buat kau ni. Buat kau ni tadi. Pak tayang hak ni lah. Ke tak? Tak tayang. Okey, tak apa lah. Tak apa lah. Kalau tak pun share je lah, gitulah. Share je lah. Kalau nak masuk dalam web ni share je lah. Li'annaha syartun fiha, kerana hayat ini syarat pada sifat-sifat tersebut. Wa wujudul masyruti, dan adanya masyrut, adanya perkara yang disyaratkan itu, biduni syartihi, tanpa syaratnya, muhalun, mustahil. Benda masyrut ada tapi syarat tak ada. Kita kata syarat sah semayang. Okay. Apa dia? Wuduk. Syarat sah semayang wuduk pada ghaliban, atau pada keadaan fi ghairi darurah. Ada ayat tu. Kalau nak tu maknanya syartu sihhatis salati fi ghairi darurati. Kalau darurah lain. Syarat sah semayang mesti ada apa? Ada wuduk. Maka kalau semayang tak ada wuduk, sah tak? Ada tak sah semayang? Tak ada. Kesahihan semayang tu tak ada. Faham? Kesahihan semayang tu takkan ada bila tidak ada syarat. Maka masyrut, iaitu sah semayang tu tak ada lah. Boleh? Jelas yang ni. Dalam usul fiqh kan belajar syarat dia, syarat dan masyrut. Bila ada masyrut, tentu ada syarat. Syarat, kita syarat pula. Tak apalah, kita ambil sebagai contoh lah. Syarat kita ni lahir, mesti ada apa? Daripada mak dan ayah kita. Tak? Kalau tidak ada mak ayah kita, boleh lahir tak kita? Tak boleh lahir. Tiba-tiba
ada kita tanpa ada mak ayah kita, boleh berlaku tak? Pada syarat adat je lah. Syarat adat. Jawapannya tak ada lah. Mustahil lah. Contoh kata, saya ni ada cucu dah. Ada anak dah saya. Nikah lagi? Tak nikah lagi. Tiba-tiba ada anak. Dah sama dengan puan awak tak ada lagi. Tiba-tiba ada anak. Boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Sebab syarat untuk dapat anak tu mesti berlaku persetubuhan dulu. Jadi, berlaku persetubuhan dan lain-lain lagi lah. Barulah ada dapat anak. Okay. Jadi anak tu masyru', persetubuhan tu syarat dia. Kerana hayat itu syarat pada sifat-sifat tersebut dan ada masyru' tanpa ada syarat. Tiba-tiba ada kudrat iradat ilmu tanpa ada sifat hayat. Muhalun. Fa'idha muhalun. Fa'idha tak? Ke fa'idhan? Dia guna nun. Ke guna alih tak? Alih. Tapi izan fa'idhan lah. Fa'idhan wujudu hadithin ayyi hadithin kana, gitu. Fa'idhan. Jadi pada lafaz izan ni boleh tulis dua, sama ada dengan alif tanwin idhan ataupun dengan nun. Jangan baca fa'idhan. Fa'idhan maka wujudu hadithin ayyi hadithin kana, maka wujudnya makhluk baharu, sesuatu yang baharu, apa-apa baharu, ayyi hadithin kana, apa-apa baharu sekalipun, wujud apa-apa baharu itu mutawaqqifun, terhenti ala tisafi muhdithihi, terhenti atas bersifatnya muhdith, pencipta itu, bihadhihi sifati, dengan ini sifat. Jadi perkara yang baru, hadis tadi, tentu untuk adanya makhluk, adanya hadis, kena ada yang menjadikannya, muhdisnya. Okay. Dan muhdisnya mestilah bersifat dengan sifat-sifat ini. Kalau muhdis tidak bersifat kudrat atau iradat atau ilmu atau hayat, maka takkan mampu dan tak boleh nak mengadakan hadis. Maka mestilah muhdisnya bersifat dengan sifat ini. Idh lawin tafa syai'un minha, kalau ternafi sesuatu daripada sifat tersebut, minas sifat tu, lama, jawab dia, lama wujida syai'un, nescaya tidak akan ada sesuatu, minal hawadithi, daripada perkara-perkara baharu, daripada makhluk. Wahuwa khilaful hissi, dan itu menyalahi panca indera. Apa yang kita dapat capai, kita dapat tengok, dapat rasa, nampak tak? Itu menyalahi his. Jadi benda yang menyalahi his ini memang benda itu salah lah, sebab his ni pada ilmu awaliyat yang mana tak boleh nak nafi, termasuk dalam ilmu dururi. Jadi menyalahi his, wal iyan, dan menyalahi muayyanah, menyalahi kita musyahadah, menyalahi perlihat, kita tengok ada. Li'annahu, kerana apa? Li'annahu lawin tafat al-kudratu, kerana kalau ternafi sifat kudrat, lazimal ajzu, nescaya lazim oleh lemah. Bila tak ada kudrat, maka lemah. Fala yata'atta ma'ahu ta'thirun, maka tidak mungkin bersamanya oleh ta'thir. Tak mampu untuk memberi kesan, tak mampu nak buat, lemah. Itu kalau ternafi kudrat. Walau intafat al-iradatu, kalau ternafi iradat, lantafat al-kudratu. Kalau ternafi iradat, maka ternafilah kudrat. Kalau tak ada iradat, tak ambuh. Nak buat, apatah lagi. Nak pun tak ambuh. Nak pun tak ada, buat lagilah. Lantafat al-kudratu. Walau intafa al-ilmu, dan kalau ternafi ilmu, lantafaya, nescaya ternafi kedua-duanya, kudrat dan iradat. Tahu pun tidak. Bila tahu pun tidak, apatah lagi nak. Nak pun takkan
Tak nak buat pun tak akan buat, tak akan ada kuasa nak buat sebab tak ada ilmu. Okey, walau intafat al hayatu, kalau ternafi hayat, lan tafa al jami'u, nescaya akan ternafi sekaliannya sekali. Kalau hayat ternafi ke ilmu, iradat, kudrat. Lima taqaddama, kerana barang yang telah dahulu, minat tawakkufi, daripada terhentinya. Terhenti makna perkaitan, terhenti sesuatu atas ni. Terhentinya empat sifat ini, bukan tiga sifat ni atas hayat, kudrat, iradat, ilmu. Terhentinya di atas adanya sifat hayat. Okay, habis. Habis syarah ni baca dalam pula. Mudah syarah tak? Syarah mudah je. Buat syarah mudah. Boleh ajar syarah ni orang. Habis. Qawluhu wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati. Adapun burhan dalil wajib bersifatnya Tuhan dengan kudrat ila akhirih. Innama jama'aha fi dalilin wahidin. Hanya musannaf himpunkan empat ni dengan sedalil. Empat sifat ni buat sedalil. Hak lain dalil wujud satu, dalil kidam satu, dalil baqa satu. Ni kudrat, iradat, ilmu, hayat jadi sedalil je. Kenapa? Littihadil lazimi ala nafyiha. Pertama, kerana bersatunya kelaziman yang berlaku pada penafiannya. Itu ayat terjemah kitab dah tu. Boleh dengar balik, boleh buat kitab baru pula. Terjemah Syakawi. Bukan bahasa lama lah tu. Itu bahasa standard sikit. Bahasa standard sikit. Kenapa dihimpunkan satu dalil? Kerana bersatunya lazim di atas penafiannya. Tu payah sikit nak faham. Tahu tak? Makna lazim yang hasil daripada ternafinya sama. Kudrat tak ada, takkan ada makhluk. Iradat tak ada, melazimkan tak ada kudrat, menyebabkan tak ada makhluk. Ilmu tak ada, melazimkan iradat tak ada, kudrat tak ada makhluk. Hayat tak ada, tiga-tiga pun tak ada, makhluk takkan ada. Jadi lazim daripada tak ada tu ialah ketiadaan makhluk. Jadi lazim hak tiga-tiga ittahada, satu je. Jadi dijamakkan sekali. Wattihadiha fi kauni. Dan bersatunya kesemua sifat fi kauni kulli sifatin, pada keadaan setiap sifatin itu fi sifati makna idafah fi sifati makna. Dan bersamanya kesemuanya pada keadaan setiap fi kulli wattihadiha fi kauni. Gitu. Apa nak baca gitu dah nampak. Mula. Wattihadi ay littihadil lazim ala nafyiha satu. Wattihadiha fi kauni kullin. Gitu. Wattihadiha fi kauni kullin sifata ma'nan. Dan bersamanya kesemua sifat tadi pada keadaan setiap satu itu sifat makna, sifat makni. Sifata makna idafah tu sifata makna ai sifat makni lah. Apa sama lagi aspek penyamaan sama setiap daripada empat sifat ni sifat makni. Kudrat makni, iradat, ilmu, hayat, sifat makni. Jadi sama belaka keadaan setiap sifat itu kauni kullin ai kulli sifatin, setiap satu sifat itu sifata maknan, sifat makni. Okay, habis. Jelas wa taqriruhu, dan huraiannya fil qudrati, pada masalah kudrat pula. Antakula, bahawa kamu kata laulam yattasif, kalaulah tidak bersifat bil qudrati dengan kudrat, lattasafa bididdiha, nescaya bersifat dengan lawannya. Kalau dok kudrat, maka lawan kudrat apa? Wa huwal ajzu, lemah. Lakin ittisafuhu, tetapi bersifatnya Tuhan bididdiha dengan lawannya, dengan lawan kudrat iaitu lemah. Tuhan bersifat lemah itu muhalun, mustahil lah. Kenapa mustahil? Idh lawittasafa bididdiha, kalau Tuhan bersifat dengan lawan kudrat iaitu lemah, lama wujida syai'un minal hawadithi, nescaya takkan ada sesuatu pun daripada makhluk yang baharu ini.
lakin adamu wujudi syai'in minal hawadithi, tetapi tidak wujud sesuatu daripada makhluk ini muhalun, mustahil. Berdasarkan musyahadah kita nampak makhluk ada. Fama adda ilaihi, maka perkara yang membawa kepadanya, alat tadrij, secara berperingkat lah, bawa kepada tak ada apa? Tak ada makhluk, mustahil. Okey, apa yang membawa kepada tak ada mustahil, tak ada makhluk tadi? Iaitu bersifat dengan lawangnya. Mustahil juga bersifat ngelawang. Apa yang membawa pada bersifat ngelawang? Iaitu menafikan sifat empat tadi. Mustahil juga. Muhalun itu mustahil. Okay. Boleh? Wa fil iradati, dan pada iradat pula, antakula, bahawa kamu kata, laulam yattasif bil iradati, kalau tidak bersifat dengan iradat, lattasafa bididdiha, nescaya dia akan bersifat dengan lawan iradat, wahwal karahiyatu, iaitu karahiyah, tidak ingin, atau tak ada keinginan. Lakin ittisafuhu bididdiha, tetapi ataupun terpaksa pun boleh iradat. Iradat kan banyak makna kan, berlaku dengan zuhur, berlaku dengan iradat kan makna adamul karaha makna adamul iradah lah, tak ada iradat tu, tak ada iradat. Okey. Lakin ittisafuhu bididdiha, bersifatnya Tuhan dengan lawan iradat, muhalun, mustahil. Tuhan digagahi, Tuhan terpaksa, Tuhan tak ada iradat, mustahil. Id lawittasafa, kalau bersifat bididdiha dengan lawan iradat, iaitu karahah itu, lamattasafa bil qudrah, nescaya dia tidak bersifat dengan kudrat. Lakin ada muttisafihi bil qudrati, tetapi tidak bersifat dengan kudrat itu muhalun. Idh law lam yattasif bil qudrati lattasafa bididdiha wa huwa al-ajzu. Jelas tu. Lakin ada muttisafihi bidzalika muhalun. Idh law ittasafa bihi lama wujida syai'un minal hawadi. Mudah dia tarik balik. Jadi akhirnya kembali pada hak sama belaka, minal hawadith. Lakin ada wujudi syai'in minal hawadithi batilun, fa batala ma adda ilaihi ala tadrij, maka batalah perkara yang membawa kepadanya atas berperingkat-peringkat. Wa fil ilmi pula, pada ilmu pula, antakula, bahawa kamu kata, lau lam yattasif bil ilmi, kalau tidak bersifat dengan ilmu, lattasafa bididdiha, nescaya dia akan bersifat dengan lawan ilmu, alladhi huwal jahlu, iaitu lawan dia ialah jahil. Lakin ittisafu bididdihi, tetapi bersifat dengan lawan ilmu itu, iaitu jahil, muhalun. Idh law ittasafa bididdiha, kalau bersifat dengan lawannya, lam ittasafa bil iradati, saya tidak bersifat dengan iradat. Walau lam yattasif bil iradati, lam ittasafa bil qudrati, bila tak sifat iradat, tak sifat al-qudrat. Walau lam yattasif bil qudrati, kalau tak sifat al-qudrat, ittasafa bididdiha, saya akan bersifat dengan lawan qudrat, alladhi huwal ajzu. Walau ittasafa bididdiha lama wujida syai'un minal hawadithi wa huwa batilun, fa batala ma adda ilahi ala tadrij. Mudah ni, benda sama. Wa kadza yuqalu fil hayati. Dia kata cukup asyik tu. Nak ulang belaka. Buat sendirilah pula. Tiga dah. Wa kadza yuqalu fil qudrati. Yuqalu fi qudrati kadza. Begitulah. Sama okey. Fal istisnaiyatu min kullin mahzufatun. Maka istisnaiyah pada setiap daripada susunan qiyas tersebut, mahzufah, dihazah. Hazah li zuhuriha, kerana zahir jelas sangat. Mana istisnaiyah tu? Lakin. Lakin tu. Tu jumlah istisnaiyah kena pada lakin. Tengok balik hak sebelum ni. Lakin ada wujudihi muhal. Hak tu dihazah. Dia tu masuk kepada syartiyah, lepas tu natijah je kadang. Nampak tak? Ataupun syartiyah, lepas tu qiyas lain pula akhir sekali baru letak. Okay, natijah. Okay. Kenapa? Falistisnaiyatu min kullin, ay min kulli qiyasin mahzufatun. Itu dihazaf. Li zuhuriha, kerana zahir sangat, terang sangat. Okey, habis itu. Wa'tu ridha, dan diiktirad. Qauluhu, perkataan musannif itu.
lama wujida syai'un minal hawadithi, nescaya tidak akan ada sesuatu daripada al-hawadithi. Qauluhu, lama wujida al-mazkuratu tu, ibarat yang tersebut itu fi tilkal adillah, pada dalil-dalil demikian itu. Okey. Mana? Diiktiraf perkataan musannif al-mazkuratu ke al-mazkur. Mazkur? Apa tu? Diiktiraf kata musannif lama wujida syai'un minal hawadithi al-mazkurah. Al-mazkurah ni kena kepada jumlah. Jumlah yang tersebut. Mana? Lama wujida syai'un. Okay. Fi tilkal adillah, pada dalil tersebut. Kan disebut dalil tu kan? Dalil kata matang ni kan? Fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Okey. Iktiraf kat mana? Fi tilka adillah i'tiraf wa'turida bi anna, dengan bahawa sesungguhnya, bi anna hadhil mulazamata, dengan bahawa sesungguhnya mulazamah ini, berlaziman ini, mamnu'atun, terhalang dia, mustahil dia, terhalang, maknanya tak, mustahil lah. Kata mulazamah ni tak betul, terhalang. Kat mana? Li'annahu la yalzamu min intifai sifatil ma'ani, bahawa tidak lazim daripada ternafi sifat ma'ani, adamu wujudi syai'in minal hawadithi, tak lazim daripada ternafi sifat ma'ani, tak lazim tak ada sesuatu daripada makhluk. Dia kata tak mesti, tak ada sifat ma'ani menyebabkan tak ada makhluk. Tak mesti kata. Kok mana? Bal yajuzun tifa'uha, bahkan harus ternafi ma'ani, wa tujadu al-hawadithu, tetapi makhluk ada. Kok mana? Ma'ani tak ada tapi ada makhluk. Kok mana boleh berlaku? Imma, sama ada listinadiha ilal ma'nawiyah, kerana wujud makhluk tu bersandar pada ma'nawiyah. Faham tak? Jadi kalau tak mesti, tak lazim daripada tak ada ma'ani, tak ada makhluk. Sebab apa? Boleh jadi ada makhluk, ma'ani tak ada. Dan makhluk tu jadi kerana makhluk tu bersandar wujudnya pada ma'nawiyah, bukan pada ma'ani. Faham tak? Kama yaquluhul mu'tazilah, sebagaimana berkata Mu'tazilah. Mu'tazilah kan nafi sifat ma'ani, tapi tak nafi sifat ma'nawiyah. Jadi Tuhan tu buat dengan zatnya, berkuasa dengan zatnya, mengada makhluk. Ada juga walaupun tak ada ma'ani. Jadi tak mestilah kita nak kata ada tak ada ma'ani tu menyebabkan tak ada alam. Tak lazim. Kami tak terima Mu'tazilah kata, kerana boleh je alam tu ada tanpa ada sifat ma'ani. Sebab ada tu bersandar pada maknawiyah Tuhan. Kama yaqul Mu'tazilah, fa innahum yaquluna, kerana mereka berkata, huwa qadirun bidzatihi, Allah berkuasa dengan zatnya, muridun bidzatihi, berkehendak dengan zatnya, alimun bidzatihi, tahu dengan zatnya, la bi qudratin wa iradatin wa ilm, bukan dengan sabit ada kudrat, sabit ada iradat dan sabit ada ilmu, zaidatin ala zat, yang lebih daripada zat, bukan. Okey, itu satu. Jadi alam tu tetap ada walaupun tak ada ma'ani. Wa imma, atas pada mana? Imma tadi kan? Imma listinadiha ilal ma'nawiyah. Wa imma, atas itu. Wa imma likauni mujidiha illatan. Yang kedua, boleh juga alam tu ada tapi tak ada ma'ani. Dengan cara mana ada? Dengan bahawa yang mengadakannya illah au tabi'atan, ataupun tabi'at. Jadi illah, Tuhan itu illah pada adanya alam, bukan sifat ma'ani dia. Tabi'at,
yang mengadakan, bukan dengan sifat ma'ani Tuhan. Kama yakuluhu at-tabai'iyun, sebagaimana berkata oleh golongan tabai'iyun. Falsafah ni, yang mengiktiraf tabiat itulah yang memberi kesan. Okay. Wa man fi ma'nahum, dan orang yang serupa pada makna mereka, yang serupa dengan pegangan mereka. Wa idzan, maka dari kerana itu, lam yalzam, tidak lazim, min nafi tilkas sifati, daripada ternafinya sifat itu, tak lazim nafyu fa'il bagi yalzam. Bukan, tak la idza wa idzan lam yalzam min nafi tilka sifat nafyu, betul, tidak lazim daripada ternafi sifat tersebut oleh ternafi hawadis. Fa'il bagi yalzam, tidak lazim kita nafikan sifat ma'ani, tak lazim ternafinya hawadis. Maka bukan baca idzan, baca idza. Baca idza syartiyah situ. Ada lagi ayat belakang dah habis. Wa idza lam yalzam, gitu. Jadi idza tadi syartiyah, baik kira tu. Lam yuntih tu jumlah tu jadi awak je. Wa idza lam yalzam min nafyi tilka sifati nafyul hawadithi, dan apabila tidak lazim daripada nafi ternafinya sifat itu oleh ternafinya makhluk yang baharu, lam yuntish, nescaya tidak memberi natijah, al-adillatu al-mazkuratu, oleh dalil-dalil yang telah disebut itu tak memberi natijah, kaunahu ta'ala, akan keadaan Tuhan, muttasifan bisifatin zaidatan, keadaan Tuhan bersifat dengan sifat-sifat zaidatan. Zaidat, sifatin zaidatin, jadi sifat. Jadi sifat pada sifatin. Bi sifatin zaidatin, dengan sifat-sifat yang lebih, ala dzati, atas zat. Jadi gitu dalil tersebut tidak menatijahkan bahawa Tuhan tu mesti bersifat dengan sifat yang lebih daripada wujud zatnya. Kama huwa mudda'a, sebagaimana yang didakwa. Kita bawa dakwaan itulah bahawa Tuhan ada sifat yang lebih daripada zatnya, yang kita nama sifat ma'ani. Walidha, dari kerana itu, dari kerana apa? Kerana iskal ataupun kerana inilah, i'tirad ini. Walidha rattaba, maka telah menyusun fil kubra, Imam Sanusi dalam kitab kubra dia, syarah kubra dia, akidah kubra. Dia ada kubra, ada usta, ada sughra. Kalau kita baca ni sughra, Ummul Barahin. Jadi akidah al-usta pun ada, akidah kubra pun ada. Jadi dalam akidah kubra dia menyusun dalam kubranya, rattaba adama wujudi syai'in, tidak ada sesuatu minal hawadith itu, ala adamil ma'nawiyah, di atas ketiadaan maknawiyah. Jadi dia susun kesan daripada hasil tak ada makhluk ni, kesannya pada apa? Kesan daripada menafikan maknawiyah. Kesan daripada menafikan maknawiyah, bukan pada ma'ani. Allati tuwafiqu, yang mana ini bertepatan, al-mu'tazilata, bertepatan dengan mu'tazilah, ala thubutiha, atas mensabitkannya. Mu'tazilah mensabitkan maknawiyah. Mensabitkan maknawiyah. La ay la yurattibu al-musannifu ala adamil ma'ani. Musannif dia tidak mensusunkan kesan itu atas ketiadaan ma'ani. Nampak? Jadi maknanya hujah tu dia guna perkataan musannif sendiri dalam kitab kubra dia, akidah kubra ni.
Ala zatin. Molek tak ada wa. Hak mula-mula. Hak mula-mula tu uh, tak ada wa. Eh, tak. Kalau hak mula-mula tu imma istinadiha. Imma istinadiha ilal maknawiyah. Baru betul. Imma istinadiha mak tak ada wa tu. Wa imma adalah. Wa imma likauni mujidiha illatan. Kena ada lah. Wa imma. Faham tak? Tafsir? Nak terang. Alimu bizatihi tu imma kauniha nak terang. Bukan arah terang tu. Imma bukan arah terang. Nak terang dia. Makna Tuhan berkehendak qadirun muridun alimun bizatihi la bi iradati wa ilmin wa qudrat. Imma kalau tak ada wa makna di situ. Dan kalau imma tu dia ada imma dia kena ada lawang di segi. Kok imma mula-mula tu. Ra'aitu imma Zaidan wa imma Amron. Ra'aitu imma Zaidan wa imma Amron. Kalau ra'aitu imma Zaidan, tak panggil imma tu. Jadi imma hak mula-mula tadi tu. Imma listinadiha ilal ma'nawiyah wa imma likauniha. Dia istinad ila maknawiyah tu. Hak dalam huraian tu lah. Macam mana boleh istinad pada maknawiyah? Istinad pada maknawiyah sama macam Mu'tazilah kata lah. Mu'tazilah kata tak ada ma'ani. Maka berjadinya makhluk tu kerana ada maknawiyah. Jadi apa kata Mu'tazilah? Dia kata Tuhan tu qadirun muridun alimun bizatihi la bi qudratin wa iradatin wa ilmin zaidatin. Faham? Dia boleh belaka nak baca tu. Macam kata orang YouTuber tu lah. YouTuber tu. Boleh baca belaka lagi. Sebab dia kata mana dia ingat. Mari baca belaka. Baca. Tu kedok je. Nampak tak? Kita tak lama gini tak ada perenggang, tak ada koma, tak ada titik. Kena faham lah tu. Kena faham tu nak baca. Okay? Mana tadi? La ala adamil ma'ani. I'tiraf dia sampai situ panjang. Waktu ridha atas tu. Waktu ridha tu duduk sini. Waktu ridha duduk sini. Dia punya waktu ridha situ. Wa ujiba. Anda jawab bawah tu. Wa ujiba bi annal qawla bi ithbatil ma'nawiyati. Dan dijawab bahawa sesungguhnya pandangan yang mengisbatkan maknawiyah dunal ma'ani, tanpa mengisbatkan ma'ani. Orang yang kata ada maknawiyah tapi tak ada ma'ani. Ka'alimin bila ilmin, seperti yang alim tanpa ilmu. Wa qadirin bila kudrah, yang berkuasa tanpa perkuasa. Tanpa sifat kudrat. Wa muridin bila iradati, yang berkehendak tanpa berkehendak. Contoh. Itu wadihul butlan. Bi anna al-qawla bi ithbatil ma'nawiyah dunal ma'ani wadihul butlan. Khabar dia. Anna al-qawla bi ithbatil ma'nawiyati dunal ma'ani. Anal qawla itu wadihul butlan. Jelas sangat batal, sesat, salah. Jelas tertolak. Kenapa? Lima yalzamu alaihi min kauni dhati kudratan wa iradatan.
kerana lazim di atasnya keadaan zat itu kudrat dan keadaan zat itu iradat wa ilman dan keadaan zat itu ilmu. Zat itulah kudrat, zat itulah ilmu, zat itulah iradat. Boleh ke fikir? Kalau dia kata berlaku Tuhan berkuasa dengan zat, maka sebab kepada kuasa tu zat, makna zat tu juga kudrat, zat tu juga iradat. Tuhan berkehendak dengan zat, makna bukan ada sifat lain tapi zat, maka zat itulah kudrat. Gitulah. Sebab yang membuat dan menyebabkan berlaku tu iradat. Iradat daripada mana? Iradat tu apa? Iradat tu ialah zat yang membuat dan mengada kudrat. Kudrat. Dah ada kudrat? Tak ada. Sebab apa? Tuhan berkuasa dengan zat. Dengan maksud apa? Kalau gitu, kita seakan kata kudrat itu ialah zat. Itu maksud dia. Itu jelas-jelas batal. Butlan lima yalzamu alaihi min kauni dhati kudratan wa iradatan wa ilman. Wa dhalika la yu'qalu. Itu tak boleh nak fikir. Tak munasabah. Wa kadzal qawlu bi ithbatil illati. Jelas tak? Itu satu. Yang keduanya, makna butlan jelas sangat ni. Pertama dari segi ta'akul. Tak boleh nak ta'akul. Kalau gitu apa bezanya seorang yang jahil, seorang yang alim dengan seorang yang jahil? Kalau kata zat Zaid alim, lepas tu zat apa? Zat Amar, zat Amar jahil. Jadi kalaulah kerana diri zat itu atas dasar zat Zaid itu yang alim. Yang alim kenapa? Kerana zat. Amar itu ialah yang jahil. Yang jahil kenapa? Kerana zat. Jadi Zaid dengan Amar sama-sama zat kan. Apa yang membezakan zat Zaid sehingga dipanggil sebagai yang alim dengan zat Amar yang kita panggil dia yang jahil? Tentu ada yang membezakan. Selain daripada tak zat. Benda senang lagi, contoh air lah. Yang manis, yang masin. Air yang manis dengan air yang masin. Tak? Itu semua sifat manis dengan masin. Sebab benda ada wujud. Jadi apa yang membezakan air ni manis dan air ni masin? Kalau semata-mata kerana diri air. Ni manis. Ni masin. Apa? Tentu ada sesuatu yang selain daripada zat air. Contoh, kita ada dua bekas air. Satu tok air kosong belaka. Satu tok gula, satu tok garam. Ada beza tak? Tak ada. Pada mata ada air. Jadi air ni manis kenapa? Kerana dia air. Air ini masin kenapa? Kerana dia air. Orang cakap tak gitu. Dari segi lurah pun salah. Dari segi akal lagi lah wadihul butlan. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan air itu jadi manis. Air itu panggil air manis. Ada sesuatu. Air itu panggil air masin. Mudah je gitu je. Okay. Dah Mu'tazilah. Dia dah fikir. Mu'tazilah dia fikir ke? Bukan dia fikir. Kerana pada dia, kalau kita mensabitkan lagi sesuatu sifat yang selain pada zat, dan zat sifat tu sifat Tuhan, mesti dia qadim. Mesti dia qadim. Jadi mesti bila dia qadim, zat Tuhan dah qadim dah, sifat ma'ani pula qadim. Lepas tu ma'ani dia berapa? 7. Jadi yang qadim dia berapa? 8. Lebih pada Nasara lagi. Kudamat Nasara, Tuhan Nasara 3. Dia ketuduh itu dah Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah 8. Ni buah-buah macam pok-pok apa nama tu? Pok tadi ya. Asli Sabriyah. Ikut dan je. Dia tak faham apa maksud tu. Waktu Wahab pula. Okey. Jadi sekarang ni ahli sunnah kata orang tak panggil ta'addudul qudamat gitu. Orang tak panggil ta'addudul qudamat. Tidak berbilang qadim. Sebab zat tetap satu. Tak mustahil. Jadi macam mana mereka nak melogikkan pandangan mereka? Pertama kata kalau lazim berbilang kudat qadim. Hatta pada satu zat pun panggil berbilang kot. Tak ambuh. Apa tak? Dia tak ambuh. Dia panggil berbilang yang muttasil. Dia tak ambuh kot. Kita berbilang muttasil kita lain kan? Nafikan muttasil fi sifat kita lain. Dia tak boleh kata tak boleh kot.
Jadi kata macam mana? Tak usah fikir hak tu hak Tuhan. Tuhan tak sama dengan makhluk. Tahu tak? Jadi Mu'tazilah kejap. Orang apa tuduh Asy'ariyah Mu'tazilah tau. Ikut dang je tuduh Mu'tazilah. Apa bukti percakapan si fulan tu betul? Cari dalil lu nanya. Kan ni tuduh Asy'ariyah mendahulukan akal, Asy'ariyah ni jabru mutawassit, Asy'ariyah ni apa lagi? Asy'ariyah tu murji'ah dalam bab iman. Murji'ah dalam bab iman. Dah apa dalil awak kata tu betul? Nah je tulis dalam komen tu. Apa dalil perkataan si fulang dalam video ni betul? Datangkan dalil, bukti. Mana tadi? Wa dzalika la yuqal. Wa kadzalika. Habis tu. Hak Mu'tazilah. Tengok hak Tabai'iyun dengan falasifah ni. Wa kadzal qawlu bi itsbatil illati. Demikianlah pandangan yang mengisbatkan illah wa tabi'ati dan tabiat. Okey. Jadi apa dia? Wa kadza wa kadza apa? Al-qawlu bi itsbatil illati wat tabi'ati kadza. Wadihul butlan. Tu maksud. Wa kadza al-qawlu bi itsbatil illati wat tabi'ati wadihul butlan. Jelas-jelas sangat batal. Itu maksud wa kadza tu. Dan seumpama itu pada mana? Pada wuduhil butlan. Pada jelasnya batal sesat. Okey. Walamma kana kullun min hadzainil qaulaini, dan tatkala adalah setiap satu daripada dua kaul ini, kaul yang mengatakan, yang menafikan ma'ani dan kaul yang mensabitkan illah dan tabi'ah. Dua kaul tu. Setiap daripada dua kaul ini wadihal butlan. Lamma kana kullun min hadzainil qaulaini wadihal butlan, jelas-jelas sangat salah. Lam yaktathir al-musannifu, tidak mengambil endah. Lam yaktathir ni tak ambil endah. Tak cara. Lam yaktathir. Yaktarif. Yaktasir. Betul kan yaktarif? Iktathara. Betul lah. Iktathara. Ana salah sebut. Iktarasa, tidak mengambil endah. Mengambil endah. Lam yaktarif. Tidak mengambil endah. Tak hirau, maka tidak menghiraukan oleh musannif biraddihi, dengan meraknya. Musannif dak ambil cara ni daya huruf lagi ni. Sama juga jenis-jenis rasa orang panggil cerdik tak boleh ditumpang, bodoh tak boleh diajar. Jenis-jenis gitu tak usah layan lah. Bodoh kesal sikit tau. Bangang orang molek tau. Tak boleh diajar. Nak orang ni salah ya. Lam yaktarith al-musannifu biraddihi, maka tidak menghiraukan musannif untuk raknya. Satu. Wa aidan, dan lagi pula fakalamuhu hahuna, kalam musannif di sini mabniyun, dibina ala ittisafi sani'il alami bitilka sifati, dibina atas bahawa bersifatnya pencipta alam dengan sifat tersebut. Kan kita berhujah atas stand ahli sunnah lah ni. Kita dah tetapkan sebelum ni, kita dah datangkan dalil-dalil bahawa sani'il alam, pencipta alam ni bersifat dengan sifat ni. Wa butlanul illati wat tabi'ati, dan dibina atas batalnya. Wa butlani mabniun ala ittisafi alam bitilka sifat, wa butlani ay wa mabniun ala butlani illah wa tabi'ati. Okay. Fala yaridu alaina, maka tidak boleh datang irad ke atas kita, ma dzukira, barang yang disebut, hatta yuhtaju, sehingga diperlukan liraddihi, untuk rad balik. Tak datang irad pun, i'tirad tak datang pun untuk kita nak rad. Maknanya tak perlu kita rad sebab
tak datang i'rab pun, sebab kita daripada awal lagi dah menyatakan salahnya qaul bil illati wat tabi'ati. Wa ma yakul bil wa ma yakul bil apa ni, wa ma yakul bi wa ma yakul dalam qaridah apa sebut bil illi bil lam tal yakul bi tabi'at benda tak ingat apa ni, ama yakul aw ma yakul bi tabi'i aw bi illati fadzaka qaul fadzaka kufrun inda ahli millati wa man yakul bi tabi'i aw bil illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Betul? Fadzaka kufrun inda ahli millah. Okey. Mana tadi? Fala yuhtaju li raddihi, maka tidak berhajat untuk ra'-nya. Lepas tu kata dia, wa'lam, ketahui oleh kamu, annahu yustafadu min kalamil musannifi thalathu mataliba, bahawa difaham daripada kalam musannif 3 matlab. 3 kita panggil point lah, 3 matlab, 3 point. 3 perkara yang dituntut. 3 point. 3 matlab. Apa dia? Pertama, wujubu hadhihi sifati, wajibnya sifat ni. 1. Wa wujuduha, adanya sifat ni. Yang seterusnya, wa umumu ta'alluqiha, umum ta'alluq sifat ni. Ma'adal hayati, selain daripada sifat ma'adal hayata, selain daripada sifat hayat. 3. Jadi daripada kalam musannif faham 3. Wajib bersifat, dan lagi ada, dan lagi sifat itu umum. Ta'alluq dia umum. Selain pada hayat thummal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Hayat tidak berlain. Okey. Wa amal wujubu wal wujudu. Adapun kita dapat point wajib bersifat dan adanya sifat itu, fa asyara, maka mengisyarat musannif ilaihima, kepada kedua-duanya, biqaulihi wujubut tisafihi ta'ala bil qudrah, wajib bersifat Tuhan dengan kudrat. Kenapa? Idh wujubu hadhihi sifati, kerana wajib sifat ini yastalzimu, melazimkan, wujudaha, bila kata wajib bersifat, tentulah sifat tu ada. Kata bila wajib, sebab wajib tu ma la yaqbalu al-intifa, benda yang tak ternafi, maknanya benda mesti ada. Bila kata wajib, bukan sekadar wajib, pasti ada. Mewajibkan adanya. Ai tahaqququha, tahaqquknya, fi nafsil amri, pada hakikat sebenar, la fil khariji. Ada fi nafsil amri, la fil khariji, bukan ada pada kharij. Mana tu? Wujud tu maksud tahakkuknya. Tahakkuknya pada diri nafsil amri, bukan pada kharij. Wa illa, jika tidak, warada wa illa warada warada yaridu apa wa illa gitu. Wa illa warada sifatus as-suluk, maka jika tidak, maka datanglah sifat salbiyah, sifat suluk, sifat salbiyah. Kerana fa innaha wajibatun, sifat salbiyah itu wajib. Walaisat maujudatan, tetapi dia bukan benda yang ada. Dia aja amrun i'tibari saja, sifat salbiyah. Dia wajib tak salbiyah? Wajib. Wajib.
Jadi wajib apa maksud? Tahakkuk fi nafsil amri, bukan dengan makna wujud kharijan. Kalau tidak, kalau kita kata wajib dengan maksud tahakkuk kharijan, nescaya akan datang i'rab sifat salbiah. Sifat salbiah wajib tak? Wajib. Dah kalau kita kata wajib tu mesti ada tahakkuk wujud betul pada luaran, salbiah mana ada wujud luaran. Kerana dia perkara yang hanya reti, umur i'tibariyah saja. Faham tak situ? Jadi sebab tu dia kata wujud dengan maksud apa? Tahakkukuha fi nafsil amri la fil khariji. Okey? Jadi tahakkuknya sifat tersebut fi nafsil amri la fil khariji. Itu makna wajib. Tahakkuk fi nafsil amri. Okey. Dalilnya apa? Dalil sifat salbiah, bukan dalil, kita bukan kata dalil lah. Supaya jadi konsisten lah. Bila kata wajib dengan makna tu, maka sifat salbiah pun bila kata wajib, dia bukan benda ada di luar, benda yang tahakkuk fi nafsil amri saja. Okey. Walaisat maujudatan kharijan, bukan yang ada sungguh di luar, siapa boleh nampak, tak ada. Okey, wa amma umumut ta'alluqi, ada pun umum ta'alluq itu. Jadi faham sini apa? Nak khabar benda ni. Bezalah antara wujub dengan wujud, dengan ba dengan dal. Adakah mesti benda wujub, benda itu wujud? Adakah mesti benda wajib itu ada? Tak. Sebab tu dia kata daripada kalam musannif faham tiga matlab, bukan faham wajib saja. Sifat ma'ani ni, what dia kata tu, bukan faham wajib bersifat dengan kudrat tu, wajib saja. Wajib lagi wujud dan umum ta'alluq. Itu nak khabar tu. Ya. Wa amma umum ta'alluqi, ada pun umum ta'alluq sifat tadi, fa asyara ilaihi, maka mengisyarat musannif kepadanya billamil ahdiyati, dengan lam ahdiyah. Lam ahdiyah, lam yang memberi makna lam kan alif lam kan. Alif lam ni makna menunjukkan sesuatu yang telah kita maklum. Tu ahdiyah, sesuatu yang telah maklum. Sesuatu yang telah maklum. Okey, lam al-ahdiyah. Ad-dakhilati, yang masuk alal kudrati, di atas kudrat. Al-kudrah, makna kudrat apa? Kudrat Tuhan. Kudrat yang maklum tadi lah. Kudrat itu. Yang ni kudrat Tuhan. Kudrat itu. Jadi alif lam pada al-kudrah, lam ahdiyah. Makna kudrat. Yang ni kudrat Tuhan yang kita maklum, yang kita bincangkan dulu. Wa ma ba'daha, dan barang selepas daripada kudrat. Okay. Wa daliluhul madhkuru, dan dalil musannif yang tersebut itu muntijun, menatijahkan litilkal matalibi, bagi matlab-matlab tersebut. Dalil musannif itu kita boleh keluarkan natijah kepada matlab-matlab, tiga matlab tadi. Li'anna dalil itu, dalil tersebut itu yuntiju, menatijahkan wujubaha, wajibnya perkara tadi, sarahatan, secara sarihah. Jangan sarah, secara sarih, makna sebut secara lafaz. Mana musannif sebut pada dalam matan dia apa? Wa amma burhanu wujubi. Dia sebut sarihah, kalimah wujub. Jadi dalil tersebut menyebut, membawa kepada matlab pertama, iaitu wujub secara sarahah, orang panggil, secara jelas disebut. Wa yalzamu min dhalika, dan lazim daripada demikian itu, daripada wajib sifat tersebut, wujuduha, oleh adanya. Itu tak sebut, dia sebut ada, dia sebut wujub sahaja, tapi lazimnya wujud. Itu tak secara lazim. Wa umumu ta'alluqiha ta'alluqi, wa umumu ta'alluqi ma yata'allaku minha, dan umumnya ta'alluq barang, yakni sifat yang bertakluk daripada sifat tersebut. Mana? Kudrat, iradat, ilmu. Ayat dak lah. Jadi faham secara apa? Secara berlazimah, secara lazim.
Qauluhu lazimal ajzu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada nak tanya? Jelas tak tu? Kat mana kita ni?